Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Najwa binti Wisri A175528. Saya dan rakan-rakan dari kumpulan 2 akan membentangkan mengenai tanggungjawab prinsipal dan ejen di bawah tajuk agensi bab 3. Baiklah, secara dasarnya, segala tanggungjawab prinsipal dan ejen akan bergantung kepada syarat-syarat kontrak agensi. Namun jika tiada sebarang peruntukan mengenai tanggungjawab prinsipal dan ejen dalam kontrak tersebut, peruntukan yang terkandung dalam Seksyen 168 hingga Seksyen 178 Akta Kontrak akan diterima pakai. Selain itu, terdapat juga peruntukan seksyen lain yang akan dibincangkan dalam video ini. Oleh itu, kita akan teruskan dahulu dengan melihat tanggungjawab ejen terhadap prinsipal. Nama saya Nurul Hafizah binti Zulfadli A173604. Terdapat 9 tanggungjawab ejen terhadap prinsipal. Saya akan mulakan dengan yang pertama, iaitu mematuhi arahan prinsipal. Menurut Seksyen 164 Akta Kontrak, seseorang ejen terikat untuk menjalankan urusan mengikut arahan prinsipalnya. Apabila ejen gagal memenuhi arahan prinsipalnya, maka akan berlaku suatu kemungkinan kontrak dan menyebabkan ejen tersebut bertanggungjawab atas segala kerugian yang berlaku. Sebagai contoh, kes yang boleh dilihat ialah kes Turpin lawan Bilton 1843. Dalam kes ini, seorang ejen telah gagal mematuhi arahan prinsipalnya, di mana ejen tersebut telah gagal menginsurансkan kapal prinsipalnya. Dengan itu, mahkamah memutuskan bahawa apabila kapal tersebut hilang, ejen itu bertanggungjawab ke atas kerugian yang akan dialami oleh prinsipalnya. Walau bagaimanapun, mana-mana arahan prinsipal yang menyalahi undang-undang, ejen tersebut tidak perlu patuh akan arahannya. Sebagai contoh, ejen tersebut diarahkan oleh prinsipalnya untuk melakukan satu perbuatan jenayah seperti memukul atau membunuh orang lain. Ejen tersebut tidak perlu patuh pada arahan tersebut dan sekiranya ejen itu tetap melakukannya, maka ejen tersebut akan bertanggungan sendiri atas perbuatannya itu, di mana sesuai dengan Seksyen 177 Akta Kontrak, iaitu prinsipal tidak akan bertanggungjawab sama ada secara nyata atau tersirat untuk menjamin ejen akan akibat perbuatannya yang mengikut arahan prinsipal yang menyalahi undang-undang. Seperti kes Cohen lawan Kittel 1889, di mana mahkamah menegaskan bahawa ejen tidak bertanggungjawab untuk memenuhi arahan-arahan yang salah daripada prinsipalnya. Tanggungjawab seterusnya adalah menjalankan urusan mengikut kelaziman sekiranya tiada arahan daripada prinsipal. Mengikut Seksyen 164 Akta 1990, seorang ejen adalah terikat untuk menguruskan perniagaan prinsipalnya mengikut arahan yang diberikan oleh prinsipal, atau jika sekiranya tidak ada apa-apa arahan tersebut mengikut adat biasa yang diamalkan dalam urusan perniagaan jenis sama di tempat di mana ejen itu menguruskan perniagaannya. Apabila ejen bertindak sebaliknya, jika apa-apa kerugian dialami, ejen itu mesti membayar ganti rugi kepada prinsipalnya, dan jika apa-apa keuntungan diperolehi, dia mesti membuat perkiraan mengenainya. Seterusnya ialah melaksanakan tugas dengan berhati-hati, tekun dan mahir. Perkara ini dinyatakan dalam Seksyen 165 Akta Kontrak, iaitu jika ejen merupakan seorang profesional yang mempunyai skill atau kemahiran tertentu, dia mestilah melaksanakan tugasnya selaras dengan skill yang sepatutnya ada pada dirinya, melainkan prinsipal telah mengetahui tentang kekurangannya. Okey, contoh kes ialah Keppel lawan Wheeler, di mana mahkamah memutuskan Wheeler bertanggungan kepada Keppel untuk pembezaan harga antara dua tawaran tersebut. Kes ini menegaskan jika seseorang ejen itu diarahkan untuk menjual harta atau barangan milik prinsipal, ejen tersebut mestilah berusaha untuk mendapatkan harga yang terbaik untuk prinsipalnya. Jadi, kat sini jelas bahawa ejen perlu melaksanakan tugas dengan berhati-hati, tekun dan mahir. Tanggungjawab ejen terhadap prinsipal yang keempat adalah dengan mengemukakan akaun yang betul dan menyerahkan segala wang yang diterima. Terdapat 3 peruntukan statut yang boleh dirujuk. Menurut Seksyen 166 Akta Kontrak, ejen terikat untuk mengemukakan akaun yang betul kepada prinsipalnya apabila diminta atau dituntut. Akaun yang betul bermaksud akaun yang seimbang dan mempunyai bukti-bukti pembayaran seperti invoice, resip bayaran dan resip perbelanjaan. Seksyen 166 ini menjelaskan bahawa ejen hendaklah menyerahkan akaun yang betul kepada prinsipal berkenaan wang atau harta yang diterima bagi pihak prinsipal, termasuklah wang yang diterima daripada apa-apa transaksi, sama ada secara sah ataupun haram, asalkan kontrak agensi yang dilakukan sah di sisi undang-undang. Autoriti kes yang boleh dikaitkan dengan perkara ini adalah contoh kes Parker Harry lawan Manson. Menurut kes ini, untung yang diperoleh daripada transaksi haram hendaklah diserahkan kepada prinsipal selagi kontrak agensi antara ejen dan prinsipal tidak menyalahi undang-undang. Menurut Seksyen 171 Akta Kontrak pula, ejen mesti menyerahkan kepada prinsipal segala wang atau harta yang diterima bagi pihak prinsipal.
Seksyen ini memperuntukkan seseorang ejen hendaklah membayar kepada prinsipal semua jumlah wang yang diterimanya atas akaun prinsipal tetapi tertakluk kepada apa-apa potongan yang terdapat dalam Seksyen 170, di mana menurut Seksyen 170 menjelaskan ejen dibenarkan menyimpan atau menolak sejumlah wang daripada jumlah yang diterimanya atas apa-apa pendahuluan yang dibuat olehnya atau upah yang patut dibayar oleh prinsipal kepadanya disebabkan telah menjalankan sesuatu urusan. Seterusnya adalah menghubungi prinsipal untuk mendapatkan arahan lanjut. Di bawah Seksyen 164 Akta Kontrak 1950 adalah menjadi kewajipan seorang ejen dalam masa kesusahan menggunakan segala usaha yang munasabah untuk berhubung dengan prinsipalnya dan dalam soal untuk mendapatkan arahan-arahannya. Ejen mesti berusaha sedaya mungkin untuk menghubungi prinsipal dan untuk mendapatkan arahan lanjut daripada prinsipal apabila berlaku kesukaran atau kecemasan. Jika ejen telah pun berusaha sedaya mungkin tetapi tidak dapat menghubungi prinsipal dan atas tujuan untuk menyelamatkan harta atau barang-barang prinsipal yang berada di bawah jagaannya, terutamanya barang-barang yang mungkin rosak, maka ejen bolehlah bertindak mengikut budi bicara atau kebijaksanaannya sendiri. Di samping itu, tidak menerima untung rahsia. Ejen tidak boleh menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan untung rahsia. Berdasarkan kes Industries and General Voltage Co. lawan Lewis 1949, untung rahsia ialah pembayaran komisen atau ganjaran atau apa-apa faedah kewangan selain daripada yang diterima oleh ejen daripada pihak prinsipal. Contohnya, wang rasuah yang diterima oleh ejen daripada pihak ketiga. Namun begitu, jika ejen memaklumkan mengenai penerimaannya terhadap untung tersebut kepada prinsipal dan prinsipal membenarkan ejen mengambil untung tersebut, maka ejen bolehlah menyimpan untung itu kerana ia sudah tidak menjadi rahsia lagi. Sekiranya ejen didapati menerima untung rahsia, prinsipal mempunyai remedi berikut. Yang pertama, prinsipal berhak membatal atau menolak kontrak yang dimasuki oleh ejen tersebut dengan pihak ketiga jika kontrak itu tidak mendatangkan faedah bagi prinsipal mengikut Seksyen 168 Akta Kontrak 1950. Kedua, prinsipal boleh menuntut jumlah untung rahsia yang diterima oleh ejen itu mengikut Seksyen 169 Akta Kontrak 1950. Yang ketiga, prinsipal berhak untuk tidak membayar komisen ejen atau ganjaran lain. Yang keempat, prinsipal boleh memecat ejen tanpa notis. Dan yang terakhir adalah prinsipal boleh mendakwa ejen dan pihak ketiga yang memberi kerugian yang dialaminya akibat daripada memasuki kontrak tersebut. Untung rahsia tersebut bagi mendapatkan ganti rugi atas segala yang berlaku. Sebagai contoh, kes Andrew lawan Ramsey dan Co. 1903, plaintiff telah mengarahkan defendant menjual hartanya dan berjanji akan membayar komisen sebanyak $50 jika defendant berjaya menjual harta tersebut. Defendant kemudiannya berjaya mendapatkan pembeli yang kemudiannya membayar $100 sebagai deposit. Defendant menyerahkan kepada plaintiff $50 dan menyimpan $50 lagi sebagai pembayaran komisionnya atas persetujuan plaintiff. Plaintiff kemudiannya mendapat tahu bahawa defendant telah menerima $20 lagi daripada pihak pembeli sebagai komisen. Plaintiff menuntut defendant mengembalikan komisen $50 yang telah dibayar itu bersama-sama dengan $20 yang didakwa plaintiff sebagai untung rahsia. Tanggungjawab ejen terhadap prinsipal yang seterusnya ialah tidak mewakilkan tugas atau kuasa kepada orang lain. Dalam Seksyen 143 Akta Kontrak, seseorang ejen tidak boleh menurut undang-undang mengambil orang lain untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang mana ia sudah dengan nyata atau termaklum sanggup melaksanakannya sendiri, melainkan mengikut adat biasa perdagangan seorang sub-ejen boleh atau melihat kepada agensi itu seorang sub-ejen boleh diambil bekerja. Dengan kata lain, seseorang ejen tidak boleh mewakilkan tugasnya atau kuasanya kepada orang lain kerana ejen yang dilantik itu telah bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah yang diserahkan kepadanya dengan sebaik yang mungkin. Prinsip ini selari dengan Maxim Delegatus Non Protest Delegri yang bermaksud wakil tidak boleh mewakilkan. Contoh kes yang relevan dengan prinsip ini ialah kes John McCain dan Co. lawan Poe 1975 di mana keputusan mahkamah menegaskan bahawa seseorang ejen yang dilantik tidak mempunyai kebenaran atau kuasa termaklum untuk melantik sub-ejen. Namun begitu, ada beberapa keadaan yang membenarkan sub-ejen dilantik. Antaranya ialah apabila prinsipal meneruskan perwakilan kuasa atau apabila amalan atau kebiasaan perniagaan yang membenarkan perwakilan dibuat.
Sub ejen juga boleh dilantik sekiranya tugas yang hendak diwakilkan itu hanyalah berbentuk pentadbiran atau perkeranian dan tidak melibatkan penggunaan budi bicara atau pembuatan sesuatu keputusan. Seterusnya ialah tidak mendedahkan maklumat rahsia atau dokumen sulit prinsipal. Apabila menjadi seseorang ejen, segala maklumat rahsia dan dokumen sulit adalah menjadi tanggungjawab ejen untuk memastikan bahawa ia tidak didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga, terutamanya mereka yang merupakan pesaing kepada pihak prinsipal. Apabila ejen gagal dalam memenuhi kewajipan ini, ejen telah dianggap pecah amanah. Seperti dalam kes Alias Haris Stratis lawan Power Backing Service 1970, pihak plaintiff yang merupakan ejen telah membocorkan maklumat rahsia mengenai polisi insurans kebakaran milik defendant, dan dengan itu mahkamah telah memutuskan bahawa defendant berhak menamatkan kontrak tersebut dan menuntut ganti rugi daripada plaintiff. Akhir sekali ialah tidak membiarkan kepentingan peribadi bercanggah dengan kepentingan prinsipal. Hubungan antara ejen dan prinsipal mestilah berlandaskan kepada prinsip keamanahan dan kepercayaan. Oleh yang demikian, ejen mestilah bertindak semata-mata untuk kepentingan prinsipalnya. Justru, sekiranya wujud kemungkinan bahawa kontrak yang akan dimasuki oleh ejen ini akan memberikan kepentingan kepada dirinya, ejen tersebut mestilah mendedahkan atau memberitahu kepada prinsipal. Setelah mendedahkan, terpulanglah kepada prinsipal sama ada nak teruskan kontrak tersebut ataupun tidak. Kegagalan ejen untuk membuat pendedahan ini akan memberikan hak kepada pihak prinsipal untuk menamatkan kontrak seperti yang tertulis dalam Seksyen 168 Akta Kontrak, dan prinsipal juga boleh menuntut sebarang keuntungan yang telah diperolehi ejen hasil daripada kontrak berkenaan seperti dalam Seksyen 169 Akta Kontrak. Dalam kes McPherson lawan Watt, seorang peguam yang telah diarahkan oleh prinsipalnya untuk menjual hartanah miliknya telah menggunakan nama abangnya untuk membeli hartanah tersebut. Mahkamah memutuskan bahawa transaksi jual beli hartanah tersebut adalah tidak sah kerana peguam berkenaan telah bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan prinsipalnya. Fakta bahawa hartanah itu dibeli pada harga yang berpatutan adalah tidak relevan. Oleh itu, jelas bahawa ejen tidak boleh membiarkan kepentingan peribadi bercanggah dengan kepentingan prinsipal. Kita beralih pula kepada tanggungjawab prinsipal terhadap ejen. Terdapat dua tanggungjawab prinsipal terhadap ejen. Yang pertama adalah prinsipal perlu membayar komisen atau lain-lain ganjaran kepada ejen. Peruntukan statut yang boleh dirujuk adalah daripada Seksyen 172 Akta Kontrak yang mengatakan hak untuk mendapatkan komisen atau lain-lain ganjaran hanya timbul apabila ejen telah melakukan kesemua perkara yang dia telah bersetuju untuk melakukannya, walaupun kontrak itu gagal disebabkan oleh kemungkiran prinsipal atau pihak ketiga. Seksyen 172 ini menjelaskan bahawa ejen berhak mendapat komisen berdasarkan kontur merit sekiranya kontrak agensi tidak menyatakan jumlah komisen yang perlu dibayar. Komisen akan dibayar hanya selepas ejen selesai melaksanakan segala kerja yang telah dipersetujui bersama. Jika kontrak agensi gagal dilaksanakan disebabkan oleh prinsipal, maka bayaran tersebut mesti juga dijelaskan kepada ejen. Hal yang sama turut diputuskan dalam kes Tan Chok Sing lawan Lian Fat So Min pada tahun 1976. Menurut Seksyen 174 Akta Kontrak pula, ejen berhak untuk terus memegang harta benda prinsipal iaitu dipanggil hak lien sehingga prinsipal membayar jumlah komisen yang sepatutnya dibayar kepada ejen dengan syarat tiada peruntukan yang menyatakan sebaliknya dalam kontrak agensi. Namun tanggungjawab prinsipal untuk membayar komisen akan dikecualikan sekiranya ejen melakukan salah laku dalam agensi kontrak. Menurut Seksyen 173 Akta Kontrak, seseorang ejen akan hilang haknya terhadap komisen atau lain-lain ganjaran sekiranya ejen itu telah melakukan salah laku dalam perniagaan agensi atau gagal melaksanakan urusan agensi dengan cekap sehingga mengakibatkan kerugian di pihak prinsipal. Yang kedua adalah melepaskan tanggungan ejen bagi tindakan yang dibuat semasa menjalankan tugas. Menurut Seksyen 175 Akta Kontrak, majikan kepada seseorang ejen adalah terikat untuk menanggung kerugian akibat semua tindakan menurut undang-undang yang dilakukan oleh ejen dalam menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Satu autoriti kes yang boleh dirujuk adalah kes Haynes, Harrison & Co. lawan Jackson & Sons 1943 di mana mahkamah memutuskan bahawa prinsipal bertanggungan untuk membayar semua wang perbelanjaan yang didahulukan oleh ejen dan menanggung apa-apa kerugian yang wujud daripada tugas agensi tersebut. Terdapat tiga keadaan yang dapat memindahkan atau melepaskan tanggungjawab ejen kepada prinsipal. Yang pertama, apabila ejen mengalami kerugian akibat tindakannya semasa melaksanakan tugas. Ejen berhak menuntut ganti rugi dengan syarat tugas yang dilaksanakan itu adalah sah di sisi undang-undang dan telah diamanahkan oleh prinsipal. Namun dalam kes Azad Soloway dan Another lawan Mahlolin pada tahun 1938 di mana Majlis PB memutuskan bahawa ejen tidak berhak menuntut ganti rugi dalam transaksi yang dilakukan dengan niat untuk menipu prinsipal. Yang kedua, apabila tindakan ejen telah menyebabkan bencana kepada pihak ketiga semasa menjalankan tugas agensinya. Seksyen 176
dalam akta kontrak mengatakan bahawa prinsipal akan menanggung kerugian yang dilakukan oleh ejen dengan niat yang baik, tetapi tidak sekiranya ejen mencederakan prinsipal. Yang ketiga, keadaan di mana ejen mengalami bencana atau kerugian semasa menjalankan tugas disebabkan kecuaian prinsipal atau kurang kemahirannya. Hal ini telah diperuntukkan di bawah Seksyen 178 Akta Kontrak. Misalnya, prinsipal mengambil ejen untuk bekerja sebagai pemasang batu bata untuk membina rumah dan memasang scaffolding dengan sendirinya tanpa kemahiran. Akibatnya, ejen tercedera dan prinsipal mesti memberi pampasan kepada ejen. Okey, secara keseluruhannya kita dapat melihat bahawa segala tanggungjawab ejen dan prinsipal ini tertakluk dalam peruntukan undang-undang. Jadi ejen dan prinsipal haruslah mengetahui tanggungjawab masing-masing semasa melaksanakan apa-apa urusan. Baiklah, sekian sahaja perbincangan mengenai tanggungjawab ejen dan prinsipal dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.